Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perkembangan insiden pesawat ringan terhempas. Serpihan pertama pesawat telah dibawa ke lokasi utama nahas. Seterusnya, kesemua serpihan akan dibawa ke hangar pesawat di Subang untuk tujuan rekonstruksi. Menurut pegawai bertugas, terdapat 3 lokasi serpihan pesawat. Lokasi utama adalah di ladang kelapa sawit, lokasi kedua di belakang dapur rumah penduduk dan ketiga di belakang permis kedai buah. Media turut difahamkan pesawat ringan tersebut tidak mempunyai kotak hitam, justru pihak berkuasa perlu melakukan rekonstruksi semula setiap serpihan untuk menyiasat punca sebenar nahas. Analisa dan siasatan akan dijalankan serta berkemungkinan mengambil masa setahun. Sementara itu, operasi pembersihan bangkai pesawat dijangka akan dilaksanakan hari ini selepas wakil pihak berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM dan Biro Siasatan Kemalangan Udara AAIB selesai meninjau keadaan bangkai pesawat. Sementara itu, ahli keluarga kedua-dua mangsa telah tiba di Hospital Tengku Ampuan Rahimah pagi tadi. Walis mangsa mendiang Daniel Lee Siang Hun dan Roshan Singh Raina masing-masing tiba di hospital pukul 8.06 pagi dan 8.20 pagi. Difahamkan 7 waris mendiang Daniel Lee telah dibawa masuk ke Jabatan Forensik kira-kira pukul 8.40 pagi oleh Pegawai Perhubungan Awam Hospital. Manakala 2 waris mendiang Roshan Singh memasuki jabatan tersebut pada pukul 9.10 pagi. Ia bagi menjalani proses pengencaman barangan milik mangsa dan pengambilan sampel DNA. Proses dilaksanakan mengambil masa kira-kira 1 jam. Beberapa anggota polis turut memasuki jabatan forensik pada pukul 8.33 pagi membawa beberapa bungkusan plastik. Saudara, seramai 3.1 juta rakyat Malaysia telah mengemas kini maklumat dalam sistem pengalah data utama padu setakat ini sejak ia dilancarkan pada 2 Januari lepas. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata daripada jumlah itu, Sarawak mencatatkan peratusan tertinggi iaitu 19.5% diikuti Perlis 19% dan Terengganu 18%. Beliau bercakap kepada pemberita RTM selepas program bicara naratif di Angkasa Puri malam tadi. Sistem padu mempunyai 30 juta nama penduduk dan perlu membuat pengesahan dan kemaskini maklumat masing-masing sehingga 31 Mac ini. Pusat khidmat panggilan padu dibuka sehingga 10 malam dan orang ramai boleh menghubungi talian 1888-7720 untuk sebarang pertanyaan. Semak semula peraturan dan perkeliling lapuk untuk ditambah baik. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali memberi tempoh sebulan kepada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam KPPA bagi melaksanakan perkara itu. Peraturan dan perkeliling lapuk yang masih digunakan di dalam perkhidmatan awam perlu selari supaya ianya sesuai dengan kehendak semasa. Dalam pada itu, Tan Sri Muhammad Zuki turut menegur pegawai atasan di peringkat kementerian dan jabatan supaya sentiasa turun padang dan membuat lawatan mengejut bagi menilai perkembangan setiap projek pembangunan. Tegas beliau, setiap projek perlu dipantau secara progresif dan mengikut penilaian ditetapkan bagi memastikan setiap projek berjalan lancar. Beliau berucap pada Majlis Amanat Ketua Setiausaha Negara tahun 2024 di Putrajaya. Baik saudara, seorang lelaki ditahan kerana cuba membunuh ibunya dan membakar kediaman keluarganya di Jalan Delima Green Lane, Georgetown malam tadi. Susulan kejadian pukul 11 malam itu, ibu lelaki terbabit mengalami kecederaan dan lebam pada anggota badan. Suspek bertindak agresif dengan menyerang ibunya dan mengancam meletupkan tongkas memasak. Polis mengambil masa hampir 4 jam sebelum suspek menyerahkan diri. Suspek kemudiannya dirawat pegawai perubatan sebelum ditahan polis. Ibunya pula dihantar ke Hospital Pulau Pinang untuk pemeriksaan lanjut. Ketua Polis Daerah Timur Laut, Assistant Commissioner Polis Razlan Abdul Hamid mengesahkan kejadian. Semasa 12 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.